Hello, salam kepada Dorama Army saya. Hari ini saya bawakan kepada kalian kisah tentang sepasang orang yang tidak tahu sama ada patut bersama atau tidak. Adakah sesuatu yang serupa pernah berlaku kepada kamu? Mari kita lihat sama ada kamu dapat mengaitkan diri dengan kisah ini. Inilah spoilernya. Drama ini bermula dengan menceritakan kisah Kang Parang-Parang. Dia coba mengajak beberapa gadis keluar, tetapi sentiasa berakhir dengan ditolak. Disebabkan ini, Kang percaya dia akan membujang selama-lamanya, tanpa mengetahui bahwa gadis-gadis di sekolahnya menolaknya kerana Lee, kawan zaman kecil Kang, menyukainya, dan dia telah memberi amaran kepada mereka semua supaya menjauhi dia. Namun begitu, walaupun dia menyukai Kang, dia tidak pernah meluahkan perasaannya. Dalam babak seterusnya, Kang mendekati Lee untuk mengaku perasaannya, tetapi secara mengejutkan dia ditolak. Kang menjadi keliru kerana Lee ialah harapan terakhirnya untuk mempunyai teman wanita dan dia tetap gagal. Saya pun tidak faham. Jika dia sukakan Kang, kenapa dia menolaknya? Apa-apalah. Keesokan harinya Kang bangun lewat dan pergi ke sekolah tanpa semangat. Kerana dia takut untuk berdepan dengan Lee dan risau dia akan memberitahu bahawa dia telah meluahkan perasaannya, jadi dia menulis mesej memintanya supaya tidak memberitahu sesiapa apa yang berlaku antara mereka pada hari sebelumnya. Tapi apabila sampai di tingkat bawah dia sedar bahawa Lee sedang keluar dari rumahnya, jadi dia bersembunyi di sebalik semak dan secara tidak sengaja menghantar mesej yang ditulisnya itu. Kemudian, walaupun Kang mengelakkan Lee, dia menaiki bas yang sama dengannya. Selepas itu, ketika cuba menggunakan kadnya, sesuatu tidak berfungsi. Tapi mujurlah seorang kawan akhirnya membayarkan untuknya. Di belakang ada seorang lagi lelaki bernama Shi Ion yang merupakan pelajar paling populer di sekolah dan berasal daripada keluarga kaya. Selain itu, dia ialah ketua kelas dan pelajar terbaik dalam kelasnya, tetapi dia sangat angkuh. Walaupun begitu, dia berkawan dengan Kang apabila tiba di sekolah. Kang bercakap dengan kawan baiknya Kim dan menceritakan bagaimana Lee menolaknya, yang membuatkan Kim terkejut lalu mencadangkan agar dia lebih percaya pada dirinya sendiri. Dia juga bertanya sama ada sebenarnya dia benar-benar mempunyai perasaan terhadap Lee. Hal itu membuatkan Kang mengingati zaman kecilnya bersama Lee dan ketika mereka selalu meluangkan masa bersama. Akhirnya dia menjawab ya dan meminta cadangan tentang bagaimana dia boleh mendekatinya semula. Tiba-tiba Shi Ion muncul dan merampas minumannya. Sementara itu, Lee memerhatikan mereka dari jauh dan mengingati ketika dia tidak menjemput Kang ke majlis hari jadinya. Walaupun dia telah menjemput semua rakan sekelasnya, tetapi dia melakukannya untuk cuba membantu Kang kerana dia ingat Kang mengalami kebimbangan perpisahan. Dia juga teringat bahawa apabila dia meninggalkan Kang bersendirian, dia akan pergi bersama Shion. Kembali ke masa kini, Lee memandang Shion dengan marah apabila dia melihat lelaki itu sedang mengganggu Kang. Lalu dia beredar. Kemudian, Kang berasa tidak selesa di perut dan terdesak mencari tandas, tetapi di tengah jalan dia terserempak dengan Lee. Jadi, kerana malu, dia menukar arah. Dan untuk memburukkan lagi keadaan, Kim memberitahu semua orang bahawa Kang telah terkencing di dalam seluarnya. Aduh, kemudian Kim berjanji kepada Kang bahawa tidak lama lagi dia akan mencarikannya seorang gadis. Pada waktu malam, ketika Kang berada di rumahnya, seseorang mengetuk pintu dan dia menganggap itu Lee tanpa melihat orang tersebut. Jadi Kang bertanya kenapa dia tidak menyukainya, tetapi malangnya apabila dia berpaling, dia mendapati bahawa orang yang datang itu ialah Shi Ion. Canggung. Rupa-rupanya, Kim tersalah menghantarnya kerana keliru antara nama itu dengan seorang gadis bernama Shi Wang yang diminati Kang. Keesokan harinya, Kang menyerang Kim kerana masalah yang diciptakannya pada hari sebelumnya dan menjelaskan bahawa dia sukakan Shi Wang, bukannya Shi Ion. Sementara itu, seorang gadis yang sangat gemetar mendekati Shi Ion, lalu menyerahkan sejambak bunga dan sepucuk surat kepadanya. Selepas gadis itu pergi, Shi Ion membuang sejambak itu ke dalam tong sampah dan beredar. Namun, Lee yang bertugas membersihkan kawasan itu menegurnya dan memintanya sekurang-kurangnya membaca surat itu, tetapi dia langsung tidak mengendahkannya. Akhirnya, Lee mengambil surat itu dan masuk ke dalam bilik darjah. Selepas sesi sekolah tamat, oleh kerana Lee marah kepada Kang, dia menjauhkan diri supaya dia berasa keseorangan. Tetapi kerana dia tahu Kang mempunyai kebimbangan perpisahan, dia akhirnya menemaninya pulang dengan berat hati.
Kang sadar bahwa Lee sentiasa berada di sisinya sejak kecil dan dia tidak mau kehilangannya. Oleh itu dia memintanya supaya melupakan pengakuan cintanya dan memutuskan untuk menjadi kawannya sahaja. Lee pula berasa sedih apabila mendengar perkara itu. Jadi, kenapa dia menolaknya? Perempuan. Keesokan harinya, Kang coba menyelesaikan satu soalan matematik, tetapi dia tersilap dan berdebat tentang jawabannya dengan Shien. Namun begitu, dia berasa sedih apabila mendapati bahwa dia seorang sahaja yang memberikan jawaban yang salah. Pada waktu makan tengah hari, Kang mengajak Shion meluangkan masa bersama, tetapi dia menolak kerana dia perlu bekerja. Sebaliknya, Lee menyebut bahwa dia perlu belajar kerana peperiksaan semakin dekat. Tiba-tiba, seorang gadis cantik bernama Jung Chae-soo mendekatinya, dan apabila melihatnya, Shion terus berlari untuk menghabiskan makan tengah harinya. Jung mendekati mereka dan bertanya tentang Shion, tetapi semua orang menjawab bahwa mereka tidak nampak dia. Kemudian apabila Lee pergi ke perpustakaan untuk belajar, Shion muncul di hadapannya, membuatkannya terkejut, tepat pada masa itu. Lee berasa agak tidak sehat, jadi Shion coba memeriksa suhunya. Tetapi dia akhirnya terhantuk dahinya, menyebabkan Lee memanggilnya psikopat lalu pergi. Sementara itu, Kang berada di kedai komik tempat Kim bekerja sambilan, memesan pelbagai makanan dan menikmatinya sambil duduk di situ. Pada waktu itu, seorang gadis cantik menghampirinya dan memberinya nomor teleponnya. Kang menyangka nomor itu untuk Shion atau Kim, tetapi apabila gadis itu memberitahunya bahwa nomor itu untuk dirinya, dia terkejut. Kemudian dia menceritakan perkara yang berlaku kepada Kim dan Kim memberitahunya bahwa ada seseorang di dunia ini yang memiliki hati untuknya. Sementara itu, di perpustakaan, Lee tidak sehat, jadi dia tidur sebentar dan apabila dia terjaga, dia mendapati semua orang sudah pergi kecuali Shion. Lee coba bercakap dengannya, tetapi dia mengabaikannya. Tidak lama kemudian, mereka berdua bersiap untuk pulang. Shion, setelah sadar bahwa Lee sedang sakit, memutuskan untuk menemaninya pulang ke rumah. Dalam perjalanan, Lee bertanya kenapa dia menemaninya dan dia berbohong dengan menjawab bahwa dia akan berjumpa dengan Kang. Pada masa yang sama, Kang menghantar mesej kepada gadis yang memberinya nomor telepon sebelum ini dan mengejutkannya, gadis itu mengajaknya keluar keesokan harinya. Kang coba bersiap untuk temu janji itu, tetapi dia tidak tahu hendak memakai apa, jadi dia memutuskan untuk bertanya kepada Lee. Bagi pihaknya, Lee menasihatinya supaya memakai hoodie dan sehelai seluar jin. Selepas itu, Lee bertanya kemana dia hendak pergi. Tapi Kang berbohong dan memberitahunya bahwa dia hendak pergi ke cyber cafe. Semua orang menipu Lee. Lee sadar bahwa dia sedang berbohong, tetapi dia tidak berkata apa-apa kerana dia berasa tidak sihat. Dia hanya kembali ke biliknya dan berehat di atas katilnya. Anehnya, Kang mengikutinya dan bertanya tentang kesehatannya. Dan begitu, pada keesokan paginya, Kang juga jatuh selesema. Apabila Kim bertanya tentang temu janjinya, dia memberitahu bahwa dia tidak pergi. Kim bertanya sebabnya, dan dia menjawab bahwa dia ada urusan penting kerana dia menjaga Lee sepanjang malam. Selepas itu, Profesor memanggil Kim ke pejabatnya dan bertanya tentang ketidakhadirannya. Kim menjawab bahwa dia berbuat demikian kerana ayahnya telah meninggal dunia bertahun-tahun lalu dan sekarang dia perlu menjaga keluarganya. Mendengar itu, Profesor memberitahunya bahwa dia akan menyokongnya. Tetapi apabila Kim keluar dari pejabat, Jung berdiri di pintu dan nampaknya telah mendengar perbualan dengan Profesor itu di tempat lain. Kang dan Lee duduk bersama sambil membincangkan rancangan mereka untuk mengejutkan Shion pada hari jadinya. Mereka berdua ponteng waktu makan tengah hari dan pergi ke kedai roti untuk membeli kek dan hadiah untuk Shion. Sementara itu, Kim diberi tugas untuk membawa Shion ke teres sekolah. Tetapi apabila Kim dan Shion sampai ke tempat itu, Jung muncul, jadi dia menjadi marah dan memarahinya kerana merosakkan sambutan itu. Dan tepat pada saat itu, Lee tiba lalu menjerit kepadanya dengan memanggilnya pentingkan diri dan biadab yang membuatkan Shion marah lalu mendekatinya. Dengan memberitahunya bahwa dia akan menunjukkan apa sebenarnya maksud menjadi pentingkan diri. Melihat mereka saling mendekat, Kim menjatuhkan kek ke lantai dan memerhatikan mereka dengan teliti. Pada masa yang sama, Kang tiba dan Shion tidak berkata apa-apa lagi lalu pergi. Dalam satu imbas kembali didedahkan bahwa Shion sangat mencintai Lee dan disebabkan itu dia berkawan dengan Kang kerana dia berniat untuk mendekati Lee. Aduh,
Tegangnya semua ini. Keesokan harinya ialah hari cuti dan Shi-yeon pergi ke rumah Lee untuk memintanya menemaninya ke tempat kerja yang berupa menjaga kanak-kanak sekolah rendah. Sebaliknya, Kang pergi ke tempat kerja Kim dan bertemu dengan Hee-soo, gadis yang sama yang pernah memberinya nomor teleponnya sebelum ini, dan dia bertanya kenapa dia tidak datang ke temu janji, lalu dia menjawab bahwa dia sibuk dengan kerja. Sementara itu, Shi-yeon dan Lee menemui seorang budak yang sedang menunggu abangnya membawanya pulang, tetapi kerana abangnya tidak muncul, Shi-yeon meminta nomor telefon abangnya lalu meneleponnya. Mengejutkan, nomor itu ialah milik Kim. Selepas itu, Shi-yeon menggendong budak itu di belakangnya dan membawanya ke tempat Kim berada. Tetapi apabila mereka sampai ke tempat kerja Kim, mereka melihat Kang dan Hee-soo keluar dari tempat itu yang menimbulkan suasana janggal antara Lee dan Kang. Dan tiba-tiba, dalam satu imbas kembali, didedahkan bahawa ketika Kang masih kecil, ibunya selalu meninggalkannya bersendirian di rumah semasa pergi bekerja, dan sejak saat itulah Kang mengalami kebimbangan perpisahan. Kembali ke masa kini, Kang sedang melihat komputernya dan nampak sesuatu yang menakutkannya. Kemudian di sekolah, Kim bertanya sama ada semuanya baik-baik saja apabila melihat wajahnya pucat. Kang mendedahkan bahawa ID permainannya telah digodam yang membuatkan Kim ketawa dan mencadangkan supaya dia bertenang. Tetapi Kang menjadi lebih murung lalu mula berkeliaran di sekolah dengan sedih. Lee, apabila melihatnya begitu, memutuskan bahawa dia mesti menceriakannya. Tapi apabila dia mendekatinya, dia mendapati Kang sedang bercakap dengan Hee-soo yang membuatkannya cemburu. Sebaliknya, Kang pergi ke pusat permainan bersama Hee-soo, tetapi dia berasa kecewa selepas melihat kurangnya minat gadis itu terhadap bermain permainan dan menonton filem, jadi dia teringat bahawa Lee selalu bermain dengannya dan menemaninya ke pawagam. Sementara itu, Shi-yeon bertemu dengan Lee dan bertanya apa yang berlaku. Lee mula menangis dan mendedahkan bahawa dia melihat Kang bersama gadis lain. Mendengar itu, tiba-tiba dia mendekatinya dan menciumnya. Di tempat lain, Hee-soo juga mencium Kang, membuatkannya terpinga-pinga. Seminggu berlalu dan Lee masih malu tentang apa yang berlaku antara dia dan Shi-yeon. Dia mengelakkannya dan bersembunyi setiap kali melihatnya di sekeliling. Sebaliknya, Hee-soo tidak membalas mesej teks dan panggilan Kang, membuatkannya keliru dan risau. Oleh itu dia memutuskan untuk pergi ke bilik rawatan sekolah untuk berehat. Kamu bau itu? Baunya seperti ghosting. Di sana dia menemui Lee sedang tidur dan bertanya sama ada dia sakit. Lee memberitahunya bahwa dia baik-baik saja dan hanya berasa sedikit tidak sehat. Bagi pihaknya, Kang berbaring di sebelahnya dan menceritakan masalah yang dia hadapi dalam hubungannya. Lee, walaupun hancur apabila mendengar semua itu, mencadangkan supaya dia bersabar dan menunggu jawabannya. Kemudian pada waktu malam, Jung pulang ke rumah. Namun dalam perjalanan dia terdengar Hee-soo bercakap dengan rakan-rakannya dan mengaku hanya menggunakan Kang untuk mendekati Shi-yeon. Dia pun marah lalu menegurnya, memintanya segera menjauhkan diri daripada Shi-yeon. Jelas dia menyukainya. Kumpulan itu tidak senang lalu mula membulinya. Tapi sebelum keadaan menjadi tidak terkawal, Kim tiba di tempat kejadian dan mula mengambil gambar mereka, mengancam untuk menghantar gambar-gambar itu kepada polis yang membuatkan gadis-gadis itu mengejarnya sementara Jung melarikan diri. Di tempat lain, Shi-yeon juga hampir bergaduh dengan beberapa budak lelaki. Tapi Lee tiba di tempat itu dan menyelamatkannya. Namun, bukannya berterima kasih, Shi-yeon memberitahunya supaya meninggalkannya sendirian sebelum pergi. Keesokan harinya, Shi-yeon sadar akan kesilapannya dan melakukan segala yang termampu untuk mendekatinya dan memikatnya. Sebaliknya, Jung bertemu dengan Kim dan mendedahkan bahawa Hee-soo hanya menggunakan Kang untuk mendekati Shi-yeon, tetapi dia memintanya supaya tidak memberitahu Kang kerana dia nampaknya sedang berdepan dengan banyak perkara ketika ini. Kemudian pada waktu malam, Lee melawat Kang dan membawakan makanan yang disediakan oleh ibunya. Apabila masuk ke dalam biliknya, dia menemui buku lakarannya dan bertanya dia telah melukis siapa. Tetapi walaupun semua lakaran itu ialah lakaran Lee, dia berbohong dengan mengatakan bahawa itu ialah gadis-gadis lain yang membuatkannya sedih. Mereka nampak seperti dua ekor beruk. Mereka tidak saling membantu. Keesokan harinya, para guru memaklumkan kepada para pelajar bahawa mereka akan pergi berkhemah lawatan. Dan apabila mendengar itu, semua pelajar lelaki mula berdebat kerana memilih lawatan itu berbanding pergi ke taman hiburan.
Namun, rupa-rupanya Shi Eun yang menyebabkan perubahan itu apabila dia mengetahui bahwa kelas Lee akan pergi ke lawatan tersebut. Kemudian, pada hari itu, Kang berpikir bahwa dia boleh mendaki bukit itu dengan mudah dan menjadi yang pertama. Dan memang benar dia yang pertama keletihan dan yang lain akhirnya meninggalkannya di belakang. Selepas berjalan seketika, Lee sadar bahwa Kang belum tiba dan memutuskan untuk berpatah balik mencarinya. Tetapi Shi Eun menghalangnya dan memberitahu bahwa dia yang akan pergi mencarinya. Beberapa saat kemudian dia mendapati Kang sedang berehat dan memintanya supaya terus berjalan, tetapi Kang terlalu penat dan tertinggal lagi. Tidak lama kemudian, Lee apabila melihat Kang tidak tiba, berpatah balik dan mula mencarinya. Akhirnya dia menemui Kang sedang berehat dan membantunya berjalan. Sebaliknya, Shi Eun yang sedang marah memaklumkan kepada profesor bahwa dia akan pulang ke rumah. Sementara itu, Kang dan Lee kerana tidak biasa dengan kawasan itu, akhirnya tersesat. Dan pada saat itu mereka memutuskan untuk duduk di atas sebuah batu dan bercakap sesama sendiri tentang masa depan mereka. Kang sadar bahwa dia benar-benar menyukai Lee dan mula melukisnya. Tidak lama kemudian kumpulan peserta lawatan yang lain menemui mereka dan bersama-sama mereka pulang ke rumah. Keesokan harinya Kang bertanya kepada Shi Eun kenapa dia pulang awal dari pendakian itu, tetapi dia tidak menjawab. Namun, Kang untuk memulakan perbualan mendedahkan bahwa dia telah mula menyukai Lee dan sedang berfikir untuk meluahkan cintanya. Tetapi sebaik sahaja dia mendengar itu, dia mencadangkan supaya Kang berfikir 2 kali. Kemudian, Lee pergi melawat Shi Eun dan bertanya kenapa dia tidak bercakap dengannya lagi, dan dia menjawab bahwa tidak ada gunanya mengejar seseorang yang tidak mengambil berat tentang dirinya. Disebabkan itu, mereka berdua bertengkar dan Shi Eun pergi. Selepas beberapa ketika, Lee berasa keliru. Oleh itu, dia tidak tahu sama ada mahu keluar dengan Kang atau Shi Eun. Jadi kemudian dia menceritakan dilemanya kepada kawannya Nam. Nam bertanya kepadanya mengapa dia menyukai Kang, dan dia menjawab bahwa dia telah menjadi kawan yang baik sejak zaman kanak-kanak. Mendengar hal itu, Nam memberitahunya bahwa alasan itu tidak cukup kukuh untuk menyukai seseorang dan mencadangkan supaya dia keluar dengan Shi Eun kerana dia percaya sesuatu yang indah boleh terjalin antara mereka berdua. Sementara itu, Shi Eun yang berada di rumahnya menyadari bahwa ibunya telah mengambil dos berlebihan pil tidur, jadi dia segera membawanya ke hospital dan menghantar mesej kepada abangnya supaya menemaninya, tetapi abangnya memberitahu bahwa dia sibuk. Hello, adakah ibu kamu tidak mengalami dos berlebihan sepanjang masa? Atau adakah itu berlaku? Shi Eun apabila melihat perkara ini mengalami gangguan emosi, tetapi pada saat itu Kang tiba di hospital kerana dia telah mengekorinya. Kang cuba memohon maaf, tetapi Shi Eun tidak berkata apa-apa. Dia hanya memeluknya. Walaupun pelik juga, dia mengekorinya itu. Tetapi tidak mengapalah. Beberapa minggu kemudian, Kang belajar bersungguh-sungguh dan bersiap sedia untuk peperiksaan kemasukan ke universiti supaya dia boleh pergi ke universiti yang sama dengan Lee. Tetapi dia tidak dapat menahan diri daripada berasa kecewa apabila profesornya memberitahu bahwa dia perlu berusaha dengan lebih gigih. Kemudian, semua kawan duduk berbual tentang masa mereka di sekolah dan berasa terkejut melihat Kim dan Jung berbual dengan begitu selesa dan menganggap bahwa ada sesuatu yang berlaku antara mereka. Akhirnya, peperiksaan kemasukan tamat dan semua orang mendapat markah yang mencukupi untuk diterima masuk ke universiti impian mereka. Kang tiba di Seoul dan mula tinggal bersendirian sementara Lee dan Shi Eun memasuki universiti yang sama. Dan begitulah berakhirnya drama ini. Sejujurnya saya berharap Lee dan Kang berakhir bersama, tetapi tidak mengapalah. Kereta api terus berlalu dan setiap orang perlu menempuh jalan mereka sendiri, bukan? Saya berharap kisah ini menghiburkan kamu, dan jika ya, langganlah dan aktifkan pemberitahuan. Dan tinggalkan juga tanda suka kamu. Sampai jumpa lagi. Terima kasih kerana menonton kami.